Assalamualaikum, nama saya Azul Arifin bin Aimin. Nombor metrik 290927. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tuan Ahmad Zainal bin Tuan Ismail, nombor metrik 291037. Assalamualaikum. Saya Muhammad Khairul Nizam bin Alias bernombor metrik 291083. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fadila binti Abdul Khalif. Nama matrik saya 291004. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Akmal bin Ramli, nombor metrik 291089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afa Zuliatinoni binti Muhammad Rosli, nombor metrik 290917. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Salatin Nadia binti Saidin, nombor metrik 291122. Hari ini saya akan memberi sedikit pengenalan tentang kemahiran kepimpinan dalam LDK. Secara umumnya, pemimpin boleh dikenali ketua yang menguasai sesebuah organisasi serta menjadi contoh kepada ahli dalam organisasi tersebut. Pemimpin adalah seorang yang bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan. Setiap pemimpin harus mempunyai kemahiran yang tinggi serta personaliti yang baik untuk terus menerajui sesebuah organisasi. Kepimpinan merupakan satu keperluan dalam membina kekuatan organisasi, terutamanya dalam memimpin organisasi ke arah menuju dan mencapai matlamat yang ingin dicapai bersama. Pembelajaran berasaskan projek membangunkan kemahiran kepimpinan pelajar. Pertama, pelajar yang terlibat dalam melaksanakan projek mereka sendiri bermula dengan pembahagian kumpulan dan mengenal pasti masalah dalam projek mereka. Pendekatan berpusatkan pelajar ini menjadikan guru dan pensyarah bertindak sebagai fasilitator. Kedua, meningkatkan kompetensi sosial seperti komunikasi, kerja berpasukan, pembentukan matlamat, disiplin dan kesediaan menerima kritikan. Definisi kemahiran kepimpinan. Pertama, kemahiran yang digunakan untuk mentadbir sebuah organisasi demi mencapai matlamat. Kedua, penting untuk menguruskan sesebuah organisasi dengan baik. Ketiga, mempunyai kesabaran yang tinggi, dapat berkomunikasi dengan baik, ketegasan, integriti dan menyelesaikan masalah serta bersikap positif. Konsep kemahiran kepimpinan latihan dalam kumpulan ialah satu kebolehan untuk mempengaruhi ahli-ahli kumpulannya untuk mencapai sesuatu matlamat. Kepimpinan merupakan keupayaan untuk mempengaruhi sistem kepercayaan, tindakan dan pegangan nilai ahli-ahli kumpulannya. Ciri utama hasil kepimpinan merangkumi keupayaan menjana hala tuju, keyakinan dalam kalangan pengikutnya. Masalah dalam pembentukan jati diri merangkumi pelbagai faktor, antaranya faktor ibu bapa, faktor rakan sebaya, faktor guru dan sekolah, faktor media masa dan globalisasi. Okey, dari segi faktor ibu bapa, terdapat dua. Yang pertama, kurangnya perhatian dan kasih sayang. Yang kedua, keluarga yang bermasalah. Yang mana ibu bapa sering mengabaikan pelajar kerana sibuk bekerja. Dan ibu bapa tidak mempunyai masa untuk mendidik pelajar. Dari segi keluarga yang bermasalah pula, ibu bapa sering bertengkar. Ada yang bercerai-berai dan lain-lain. Pelajar merendam perasaan dan fobia. Faktor nombor dua ialah daripada rakan sebaya sendiri. Salah memilih rakan, yang mana pemilihan rakan yang salah akan mudah terpengaruh dengan budaya-budaya negatif. Faktor nombor tiga, faktor guru dan sekolah. Terdapat dua, hubungan antara guru dan pelajar, sikap pelajar sendiri yang sukar dibentuk. Guru yang baik melahirkan pelajar yang baik dalam menerima arahan. Guru yang tegas mencipta jurang dengan pelajar. Dari segi sikap pelajar yang sukar dibentuk, pelajar kerap melakukan kesalahan yang sama, pelajar dikaitkan dengan masalah
dalam kekeluargaan. Akhir sekali, faktor media massa dan globalisasi. Terdapat 2, alat peranti mudah alih yang kita kenali sebagai gadget. Dan nombor 2, pemilihan ikon. Terlalu canggih dan mudah dibawa. Keperluan asas pada masa sekarang, mudah untuk mencari dan menerima maklumat positif dan negatif. Itu adalah daripada peranti mudah alih. Dari segi pemilihan ikon yang dipilih berdasarkan artis yang mereka minati. Surat dan kaedah pembelajaran dalam kemahiran kepimpinan dalam LDK melibatkan semua aspek kemahiran insaniah yang perlu dipelbagaikan agar dapat melatih pelajar menjadi seorang yang berkompeten dan berdaya saing. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa masalah yang perlu dihadapi, seperti yang pertama adalah komunikasi yang lemah, di mana seorang pemimpin yang tidak mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara berkesan dalam kumpulan akan menyebabkan penyampaian maklumat dan juga penerimaan isi kandungan itu tidak dapat disampaikan dengan jelas. Seperti contoh, komunikasi yang baik antara setiap ahli kumpulan boleh mencetuskan perbalahan dan juga ketidaksefahaman sesama ahli kumpulan. Yang kedua adalah tiada kerjasama dalam kumpulan, di mana tiada kesepakatan dalam kumpulan juga menjadikan sesebuah kumpulan itu tidak dapat melaksanakan strategi-strategi kumpulan yang ingin dicapainya. Seperti contoh, menghadapi ahli kumpulan yang kurang memberi komitmen. Dan yang ketiga, masalah kepimpinan, di mana pemilihan ketua kumpulan yang tidak mempunyai langsung ciri-ciri kepimpinan yang baik. Seperti contoh, ketua kumpulan tidak dapat menjalankan tugasannya yang baik dalam mengetuai kumpulannya. Okey, dan yang keempat, yang terakhir adalah pengurusan masa, di mana pembahagian tugas dalam tempoh masa yang sesuai menjadikan seseorang itu tidak layak menjadi seorang ketua dalam kumpulan itu. Seperti contoh, memberi tugasan dalam tempoh masa yang singkat untuk disiapkan. Cadangan penambahbaikan dalam memupuk kemahiran kepimpinan melalui latihan dalam kumpulan. Poin yang pertama adalah memasukkan elemen teori asas kepimpinan melalui sistem pembelajaran dan pengajaran dalam kursus-kursus yang sedia ada, terutama di pusat pengajaran tinggi. Contoh penglibatan dalam persatuan beruniform, kos relawan polis siswa-siswi atau lebih dikenali dengan panggilan SUSIS. Saya sebagai anggota beruniform mengakui SUSIS ini dapat memupuk kemahiran kepimpinan yang mana modul praktikal yang diajar oleh pegawai dan jurulatih daripada Polis Diraja Malaysia adalah melalui latihan dalam kumpulan. Ini terbukti ramai siswa ZAH apabila tamat pengajian memilih kerjaya PDRM adalah terdiri daripada SUSIS yang mana siswa-siswi ini mempunyai kelebihan dalam perintah dan kawalan yang dipelajari melalui kemahiran kepimpinan. Poin yang kedua, menggalakkan atau mewajibkan pelajar mengikuti aktiviti co-curriculum dan aktiviti berpersatuan agar pelajar terdedah dengan aktiviti dan projek berkumpulan. Ini di peringkat sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Contohnya kadet remaja sekolah, pengakap, persatuan bomba, yang mana aktiviti-aktiviti ini kita dedahkan kepada murid-murid dan pelajar-pelajar yang berumur di antara 7 tahun sehingga 12 tahun di peringkat rendah dan di peringkat menengah mulai tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 dengan aktiviti-aktiviti co-curriculum ini dan juga berpersatuan. Seterusnya, poin yang ketiga, walaupun telah ada aktiviti co-curriculum, pihak sekolah harus melakukan pemantauan dan memastikan aktiviti co-curriculum berjalan secara aktif dan berterusan. Poin seterusnya, peranan guru-guru, tenaga pengajar dalam memupuk kemahiran kepimpinan dengan sentiasa memberikan bimbingan, panduan dan tunjuk ajar. Selain cadangan penambahbaikan, lain-lain hal yang saya ingin usulkan adalah kemahiran kepimpinan ini harus dipupuk di peringkat awal,
Aktiviti-aktiviti berkumpulan seperti perkemahan sekolah merupakan contoh latihan dalam kumpulan yang dapat diterapkan di kalangan murid-murid dan pelajar-pelajar. Seterusnya, program-program bagi memupuk kemahiran kepimpinan melalui modul LDK ataupun latihan dalam kumpulan seperti program Young Leaders yang dianjurkan oleh pihak NGO dan swasta di sekolah-sekolah dan pusat-pusat pengajian tinggi haruslah diperbanyakkan melalui engagement dengan jabatan ataupun agensi-agensi yang berkenaan. Cabaran kemahiran kepimpinan dalam LDK, ahli suka membuat sesuatu keputusan dan kualiti keputusan terdorong daripada keputusan majoriti. Penyelesaian sesuatu masalah akan mengambil masa yang lama jika dibandingkan dengan keputusan secara individu. Kebarangkalian ahli kumpulan akan bergantung dengan ahli yang lain untuk membuat sesuatu keputusan. Pemimpin haruslah memiliki kredibiliti yang tinggi supaya setiap hujah yang disampaikan mendapat kepercayaan ahli kumpulan. Ketulusan dan niat pemimpin merupakan komponen penting dalam meraja kumpulannya. Halangan dalam kerja berpasukan termasuk pemahaman yang berbeza terhadap tugasan, matlamat yang tidak jelas, peranan individu dalam kumpulan yang tidak jelas, provokasi yang tidak terkawal, komunikasi yang kurang berkesan dan diskriminasi. Pemahaman berbeza terhadap tugasan menjadikan suatu kumpulan tidak dapat mencapai koherensi dengan lebih berkesan. Oleh itu, kata sepakat dan pemahaman antara satu sama lain dapat menyumbang kepada matlamat dan objektif keseluruhan organisasi. Sikap relevan bagi mencapai matlamat yang jelas sangat dititikberatkan dalam kerja berpasukan. Jika sesuatu perkara atau maklumat yang disampaikan tidak jelas, maka terjadilah konflik sesama pasukan dan seterusnya matlamat yang sukar dicapai. Kesimpulan kemahiran dalam LDK, latihan dalam kumpulan. Kepimpinan pelajar dapat dipupuk melalui latihan dalam kumpulan LDK. Ini termasuk juga semangat kerja berpasukan dan komunikasi yang berkesan dalam melancarkan urusan kerja yang dapat dibincangkan dalam kumpulan. Pelajar di institusi pengajian tinggi perlu dilengkapkan dengan kemahiran yang boleh membantu mereka untuk menghadapi cabaran di dalam pekerjaan selepas menamatkan pengajian. Kemahiran ini boleh diajar sebagai satu kursus atau dimasukkan dalam elemen kursus-kursus sedia ada. Pembelajaran berasaskan latihan dalam kumpulan merupakan salah satu kaedah untuk melatih pelajar menyelesaikan segala kerja yang perlu disiapkan. Antara elemen penting yang dapat diperolehi pelajar melalui pembelajaran berasaskan latihan dalam kumpulan LDK adalah kemahiran kepimpinan, kemahiran berkomunikasi, bekerja dalam kumpulan dan kesedaran tentang isu yang sedang diselesaikan. Pelajar juga menyenaraikan keterbatasan waktu dan limitasi kepada sumber merupakan beberapa halangan ketika menjalankan kerja mereka. Selain itu, melalui latihan dalam kumpulan juga berpeluang berkongsi pendapat, berkongsi masalah, mengenal potensi diri, memupuk sikap keterbukaan, melatih sikap kejujuran dan amanah. Selain itu, latihan dalam kumpulan dapat membantu memupukkan keyakinan diri, membentuk diri dan melatih emosi untuk sentiasa mengutamakan nilai-nilai murni dalam kumpulan.